Fokus negeri di bawah bayu, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat. Buturannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Teruskan, Ya Nurul, sehingga pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir dilaporkan semakin meningkat dengan 9,677 orang daripada 3,294 keluarga ditempatkan di 33 pusat pembinaan sementara PPS melibatkan 5 daerah iaitu Paitan, Pitas, Kota Marudu, Telupit dan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah dalam kenyataan memaklumkan Kota Marudu mencatatkan peningkatan dengan 7,358 penduduk daripada 2,553 keluarga ditempatkan di 12 PBS. Sementara itu di Pitas turut merekodkan 1,522 orang melibatkan 530 keluarga telah dipindahkan di 8 PPS. Manakala bilangan penduduk yang dipindahkan di Paitan menurun dengan 664 penduduk dengan 182 keluarga melibatkan 10 PPS. Semalam turut dibuka 2 PPS di Telupit melibatkan 24 individu terjejas banjir dengan 5 keluarga, manakala di Tawau dilaporkan 1 PPS turut dibuka iaitu Dewan Mini Al-Mukaramah, Kampung Tanjung Batu Keramat melibatkan 109 penduduk dengan 24 keluarga. Baik, kita beralih untuk meninjau keadaan banjir di Kota Marudu dan ketika ini wartawan Gabriel Michaelstown kini berada di Dewan Komuniti dengan laporannya. Gabriel. Baik, ketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Komuniti Kota Marudu bagi meninjau perkembangan di sini serta beberapa kawasan yang dilanda banjir. Baik, untuk perincian perkembangan terkini banjir di sini bersama saya Tuan Rainer Simon, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Marudu. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Baik, Tuan, apa perkembangan terkini banjir di sini? Okey, baik. Terima kasih untuk makluman perkembangan terkini banjir di daerah Kota Marudu khususnya. Semenjak sehari dua ini kita menerima cuaca yang agak baiklah dan keadaan banjir juga semakin menurun. Paras air yang kita terima daripada laporan GPS juga sudah menurun daripada paras bahaya ke paras waspada lah setakat ini. Namun begitu kita sentiasa dalam keadaan siap siaga memandangkan cuaca masih lagi dalam keadaan mendung lah. Baik. Baik, Tuan, bagaimana status kesiapsiagaan para anggota APM dan operasi pemindahan yang dilakukan setakat ini? Baik, untuk kesiapsiagaan khususnya kepada anggota pertahanan awam, anggota pertahanan awam khususnya di daerah Kota Marudu sentiasa bersiap sedia apa juga kemungkinan bencana yang terjadi. Selain daripada itu, kita juga mendapat bantuan manpower dan logistik daripada beberapa daerah termasuk di tim daripada PNP negeri dan kita sentiasa bersiap sedialah apa juga kemungkinan yang akan terjadi. Baik, Tuan, adakah kawasan yang dikenal pasti memerlukan pemantauan lebih? Baik, untuk khususnya di daerah Kota Marudu ada beberapa kawasan lah yang berhampiran dengan khususnya berhampiran dengan kampung-kampung yang berhampiran dengan sungai lah terutamanya di situ kita lebih pada pemerhatian untuk pemantauan lah. Agensi keselamatan yang ada seperti PDRM, Bomba, APM dan agensi-agensi yang lain sentiasa memantau kampung-kampung yang memang kita kenal pasti hotspot banjir lah. Baik, Tuan, mungkin ada nasihat kepada orang awam terutama yang ada anak-anak kecil. Baik, untuk nasihat kepada penduduk yang khususnya yang penduduk kampung yang hotspot dilanda banjir, nasihat khususnya kepada kanak-kanak di musim banjir ini minta janganlah turun ke bermain air ataupun mandi-manda di sungai sebab keadaan cuaca pun belum agak baik dan kemungkinan air akan naik secara tiba-tiba akibat daripada hujan-hujan yang sebelum ini lah. Baik, Tuan, terima kasih atas perincian itu tadi. Baik, setakat ini sahaja dahulu perkembangan banjir di Kota Marudu. Teruskan bersama kami untuk mengetahui berita terkini.
Ya, baik. Terima kasih Gabriel untuk laporan dari Kota Marudu. Sahabat Elektrisiti Sdn Berhad SESB memaklumkan telah menutup 22 pencawang elektrik di Pitas bertujuan menjaga keselamatan awam. Langkah berkenaan juga turut memberi kesan terhadap beberapa kampung berdekatan seperti Kampung Bawang dan kampung-kampung sepanjang Jalan Kinabungan. Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset Insinyur Idris Mohamad Noor dalam kegiatan media di Ibu Negeri turut memberitahu bahawa setakat ini bekalan ke daerah Kudat dan Kota Marudu masih dalam keadaan terkawal. Jelasnya, pasukan teknikal sentiasa bersiap sedia 24 jam secara bergilir bagi memastikan keadaan terkawal di semua pepasangan milik SESB. Insinyur Idris berkata, pihaknya juga telah menerima pelbagai aduan daripada pengguna membabitkan kejadian pokok dan talian tumbang sekaligus memastikan pasukannya berusaha memperbaiki dan membaik pulih bekalan elektrik di kawasan terjejas. Pengguna dinasihatkan agar melaporkan segera aduan kecemasan atas talian elektrik ke SESB Careline selain tidak mengalihkan atau menyentuh wayar atau kabel yang jatuh bagi mengelakkan renjatan elektrik. Ops Selamat 19 tahun ini merekodkan peningkatan kes kemalangan namun terdapat penurunan dalam kes kematian. Operasi berkenaan bermula sejak 18 Januari sehingga hari ini dibuat khusus meningkatkan tahap keselamatan dan keamanan rakyat di musim perayaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, bagi tempoh 18 hingga 24 Januari, sebanyak 409 kemalangan telah dilaporkan berbanding tempoh yang sama pada Ops Selamat 17, iaitu 303 kemalangan. Ini menunjukkan peningkatan 106 kes atau 35%. Jelasnya, bagi kes kemalangan maut pada Ops Selamat 19 merekodkan 5 maut berbanding Ops Selamat 17. Ia mencatatkan 6 kematian dan menunjukkan penurunan sebanyak 1 kes. Datuk Idris berkata, dalam tempoh yang sama direkodkan 25 kes pecah rumah namun tidak melibatkan rumah yang mendapat pemakluman awal pihak polis untuk pulang bercuti. Selain itu, katanya, sebanyak 100 laporan balik kampung dibuat oleh masyarakat dan pihak polis telah melakukan 1,189 lawatan di kawasan kediaman yang dilaporkan. Ops Selamat 19 turut menyaksikan 157 operasi sekatan jalan dibuat di seluruh negeri dan 6,845 keping saman telah dikeluarkan. Seramai 19 orang telah ditangkap selain menyita 44 kenderaan pelbagai jenis berkaitan pelbagai kesalahan. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu untuk petang ini. Kita kembali ke Sapuri bersama dengan Nurul Zamri. Terima kasih Redwin atas perincian itu.